Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita seperti mana malam yang lepas kita sambung lagi dengan program zikir kita. Mungkin insya-Allah malam ni banyak lagi ilmu-ilmu yang baru, perkara-perkara yang baru yang boleh kita kongsi bersama. Mengaji ni macam ni lah. Kadang-kadang ada orang suka kat kita, orang mengaji, ada orang tak suka, orang left group. Macam itulah, fahaman masing-masing banyak. Cuma suka saya sebutkan kat sini, ada satu hadis yang Nabi sebut, umatku ada 73 puak dan akan berpecah kepada 72 puak. Jadi daripada 73 tu akan tinggal satu puak saja. Jadi Nabi suruh pesan ikutlah satu puak tu yang dikatakan sebagai siapa? Iaitulah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang ni yang paling kita bimbang. Jadi sebab itulah kalau kita lihat akhir-akhir zaman ni, puak-puak yang ada ni macam-macam puak. Macam-macam puak. Kita nak sebut pun banyak sangat. 72 puak tu nak hafal tu bukannya sikit lah. Kita nak kena tahu satu persatu puak-puak yang ada ni, yang dalam Islam ni. Jadi puak yang mana satu yang kita patut ikut. Jadi bimbang juga tu. Jadi kita pun tak tahu sekarang kita ni duduk di puak yang mana. Tapi asalnya kita ni dah kita istihar daripada awal kita ni. Kita adalah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Kan bila kita belajar awal-awal kemarin, dari segi i'tiqad kita tu, kita dah lock dah, kita dah tetap dah. Kita dah tetap dah bahawasanya kita mengikut i'tiqadul jazimun mutabiqal lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam berbetuli dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang berdasar kepada dalil naqli dan akli. Yang ni yang dah jelas. Yang kita dah jelas, yang kita sebut. Jadi sebab itulah kita bimbang, kita bimbang ke mana kedudukan kita ketika itu. Kalau bangsa Nasrani berpecah menjadi 71 puak daripada 72 jadi 71. Manakala umatku kata Nabi berpecah daripada 73 kepada 72. Dan 72 golongan di antara mereka berada di neraka dan satu di syurga, iaitu jemaah. Jadi inilah yang disebut sebagai panduan kita, panduan kita untuk mengikuti amalan-amalan ataupun amalan yang benar. Jadi bila kita sebut tentang ahli sunnah wal jemaah ni, ada banyak benda lah kita nak kena mengaji, nak bagi faham siapa ke ahli sunnah wal jemaah. Kat sini yang kita mula ni. Lepas tu kita mula kuliah tu dengan hukum adat, hukum akal, hukum syarak ni. Sebab apa? Nak bagi kita faham kita ni duduk di mana. Kalau hari ni kita tanya, kita tak tahu. Bang, kau duduk kat mana sekarang ni? Kau dalam 73 puak tu, kau puak yang mana satu? Nak jawab pun kena tak boleh. Kalau tak ngaji. Tapi kalau tak ngaji, saya i'tiqad ahli sunnah wal jemaah. Macam mana ahli sunnah wal jemaah? Siapa dia ahli sunnah wal jemaah?
Kita kupailah satu. Ini pegangan saya, i'tiqad saya. Susah nak jawab kalau kita tak ngaji. Kalau kita duk harap, duk megah dengan kejahilan kita tu, kita duk megah dengan bodoh sombong kita tu, tak nak mengaji. Biarlah kita itu jahil, tapi kita rasa okey je akal kita. Susah dah semalam saya sebut dah. Kalau kita tak kenal Tuhan, ketika sakaratul maut tu iblis datang merupa dengan bawa benda-benda, benda yang maujud ni. Bunyi-bunyi, dibawa kat kita tunjuk kalau kita tak kenal Tuhan. Takut kita mengatakan yang itu tu Tuhan, itulah Tuhan kita. Pasal kita tak nak mengaji. Dan kita tak tahu Tuhan tu macam mana. Dan kita pun tak pernah tengok Tuhan. Di dunia ni. Tapi sebelum kita turun, di alam lahut kita dah kenal Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tanya kita, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Maka kita telah mengenal. Tapi bila kita dihantar diuji di muka bumi ni, sebabkan tertipu dengan dunia ni, kita langsung dah tak kenal Tuhan dah. Maka macam mana kita nak balik kembali kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah pentingnya kena mengaji. Kena faham dulu dekat mana nak letaknya akidah. Sebab akidah ni soalan yang pertama akan disoal oleh malaikat ketika roh. Ketika kita mati, roh kita diangkat naik sampai betul langit. Itu yang soalan yang pertama. Jadi kita nak jawab macam mana? Kita tak tahu kita akidah apa. Dan akidah kita ni akidah apa sebenarnya? Kalau ni ikut zaman sekarang ni, kalau di Malaysia ni, dalam dunia ni dengan akidah dengan Wahabiyahnya, dengan Nasoronya pun ada, akidah liberal pun ada, Bahai pun ada, Syiah pun ada, Mu'tazilah pun ada, Jabariyah pun ada, Qadariyah pun ada. Itu salah satulah dalam kumpulan 72 puak tu kalau nak disenaraikan satu. Banyak kalau nak senaraikan. Nanti kalau sempat saya senaraikan, cuba senaraikan. Jadi mengaji ni sebab nak membetulkan akidah supaya kita tak sesat. Akidah pegangan, i'tiqad kita. Macam mana kita nak pegang kepada Allah dan Rasul tu. Secara jazamnya. Supaya tidak tergelincir. Takut ditipu oleh syaitan. Syaitan memang tak pun tak mengaji. Syaitan tak sangat kita tak mengaji. Tanyalah admin, dia hantar ke saya rasa berapa ratus orang dia hantar ajak mengaji. Tapi yang berminat nak masuk mengaji ni hanya beberapa orang sahaja. Yang lain semua tak minat nak mengaji. Sebab apa? Malas lah ngaji-ngaji ni. Dia masa dia nak sangat kat mengaji ni masa bila? Ketika nyawa dia sampai di kerongkongan. Masa itulah dia berhajat sangat kepada ilmu. Masa itulah menangis pun tak guna. Teriak yang mata darah tak guna ketika nyawa sampai di kerongkongan. Bila terbukanya kasyaf, bila Allah buka alam sana, dia nampak alam sana ketika itu, barulah dia tahu dia ni sangat-sangat jahil, ilmu tak ada. Sedangkan masa hidup dia tu berjela-jela panjangnya. Tapi tak dibuat pun untuk dibalik pada akhirat. Dia sibuk dengan urusan dunia. Siang malam ceritakan tentang dunia yang projek yang jadi tak jadi. Nak kaya. Itu je yang diperbincangkan. Sedangkan tugas utama duduk atas dunia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk balik kepada akhirat. Ini yang menjadikan masalah. Jadi begitulah. Kita ni sebenarnya, tak apalah kita buatlah. Kita nak paksa orang tak boleh. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Hidayah tu hak Tuhan. Tuhan kata, mu buat kerja mu, aku buat kerja aku. Kerja kita apa? Dakwah. So kalau boleh, kita setiap orang kita ni jadi pendakwah. Kita telefon kawan-kawan kita mesej kawan kita ajaklah moh lah weh, marilah kita ngaji. Kalau dah ngaji tempat lain, Alhamdulillah. Kita buat program ngaji di sini sebab kita ada agenda kita untuk sama-sama mengajak berzikir pada malam ni. Mungkin setengah tempat orang tak berzikir, tapi kita Alhamdulillah 9:30 malam kita dah mula untuk berzikir, untuk mulakan zikrullah kita. Begitu. Ini adalah antara benda-benda yang kita, jadi sama-sama lah kita fikirkanlah tentang diri kita, keluarga kita, jangan sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, insyaAllah kita boleh mulakan zikir kita malam ni.